Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita mendapat peluang kesempatan untuk berpuasa sunat pada 10 Muharram ataupun yang dikenali dengan hari Ashura, hari yang ke-10. Kemarin hari ke-9 Tasu'a. Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada bulan Muharram selain daripada bulan Ramadan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan siyam syahrillahil muharram, wa afdalus salah ba'da al-faridah salatul lail. Hadis riwayat Imam Bukhari. Puasa yang afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, itu bulan Muharram. Dan solat yang lebih afdal setelah solat fardu adalah solat malam, yakni solat tahajud. Jadi hadis ni ada dua bahagian berhubung dengan kelebihan puasa dan juga kelebihan solat sunat. Kelebihan puasa sunat pada bulan Muharram dan solat sunat pada waktu malam. Apa istimewanya pada bulan Muharram? Dalam surah At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah sebanyak 12 bulan, 12 syahran, yang sudah termaktub dalam kitab Allah pada hari Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Dan daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum, bulan yang haram, bulan yang tinggi nilai kehormatan. Maksud bulan yang haram ni bulan yang tinggi nilai kehormatan. Bulan yang dimaksudkan itu disabdakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, inna zaman qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard as-sanah 12 syahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat dzul qa'dah dzul hijjah wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina jumadai wa sya'ban. Sesungguhnya zaman itu akan terus berlalu. Maksudnya masa ni Nabi kata dia akan terus bergerak sebagaimana keadaannya begitu pada hari Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, lalu dia menciptakan masa, dan masa itu berlalu dengan kadar yang kita lalui sekarang ni lah. Kalau kita di atas planet muka bumi ni, planet bumi, sehari semalam tu ada 24 jam, ada malam, ada siang. Itu ketentuan daripada Allah, asalnya begitu. Dan Allah Ta'ala yang menentukan dalam setahun itu ada 12 syahran, 12 bulan. Bukan manusia yang buat, bukan manusia yang pandai-pandai reka sendiri. Itu ketentuan Allah. Dan 4 daripadanya adalah bulan yang haram. Bulan haram 3 di antaranya berturut-turut, itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan satu lagi bulan Rajab. Bulan Rajab yang dikenali dengan Mudhar. Mudhar ini nama suatu kabilah yang bulan ini terletak antara bulan Jamadi akhir dengan bulan Sya'ban. Jadi 3 daripadanya berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Berkata Imam Hasan Basri, sesungguhnya Allah Ta'ala membuka awal tahun dengan bulan haram. Ini bulan Muharram. Muharram ni maknanya yang diharamkan. Kalau dikatakan hadzal fi' muharram, perbuatan ini diharamkan. Muharram maknanya yang diharamkan, yang dikenakan hukum haram atasnya. Dan Allah Ta'ala menutup akhir tahun dengan bulan haram juga. Akhir tahun bulan Zulhijjah, awal tahun bulan Muharram. Tidak ada bulan yang lebih agung di sisi Allah setelah Ramadan selain daripada bulan Muharram.
Itu kata Imam Hasan Basri. Oleh itu pada bulan Muharram hendaklah kita menjauhi perkara yang dilarang dan meningkatkan amalan-amalan soleh. Amalan soleh yang paling utama disebut secara khusus dalam hadis Nabi adalah puasa lah. Puasa sama ada kita nak puasa, boleh puasa selat hari macam puasa Nabi Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, boleh juga. Ataupun kita nak membanyakkan puasa. Cuma seandainya kita berpuasa terus sebulan bulan Muharram, itu ada khilaf, ada ulama berbeza pendapat. Seorang tokoh ulama di Madinah, Syekh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti hafizahullah, masih hidup lagi, dia berpendapat dibolehkan berpuasa penuh bulan Muharram. Walaupun di sana ada riwayat dalam Abu Daud bahawa Nabi SAW naha an saumid dahri. Nabi melarang berpuasa sepanjang masa. Maksud sepanjang masa ni bukan puasa terus menerus sebulan. Puasa Ramadan itu betul lah puasa yang wajib. Maksudnya puasa sepanjang masa dalam setahun. Dalam setahun tu puasa terus menerus. Ataupun puasa 3 bulan berturut-turut, 4 bulan, itu tidak ada dalil yang khusus. Tapi untuk puasa bulan Muharram, ada ulama mengatakan boleh, tetapi ada juga yang tidak menggalakkan, atas alasan puasa yang penuh dilakukan oleh Nabi hanyalah puasa Ramadan. Adapun puasa sunat yang paling banyak Nabi lakukan adalah pada bulan Sya'ban, mengikut riwayat Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari. Cuma bulan Muharram, kalau kita memilih untuk puasa, maka itu yang lebih baik, kerana Allah Ta'ala memberi kemuliaan pada bulan Muharram, sehingga Nabi menyandarkan perkataan Muharram dengan Syahrullah, bulan Allah. Syahrullahil Muharram. Dalam kaedah bahasa Arab, apabila sesuatu isim diidhafahkan kepada nama Allah, itu satu tashrif. Tashrif ni suatu kemuliaan baginya. Kita menyebut Kaabah itu Baitillahil Haram. Baitillahil Haram itu suatu tashrif. Ataupun unta Nabi Saleh disebut naqatallahi wa faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Lalu berkatalah Rasulullah, yakni Nabi Saleh, ini adalah unta Allah. Disandarkan perkataan naqah kepada Allah sebab unta ini unta yang khusus untuk diberikan kepada Nabi Saleh sebagai tanda mukjizat. Dalam hadis ini, apabila Nabi SAW menyandarkan perkataan Muharram kepada bulan Allah Syahrullah, ini suatu tashrif, suatu takrim yang khusus pada bulan Muharram berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Sebab itu ketentuan bulan dari sudut mulia atau tidak mulia, kita tidak boleh reka cipta sendiri kecuali ada nas, ada dalil. Ada dalil. Jadi 4 bulan ini adalah bulan yang dipilih sebagai arba'atun hurum, bulan yang diharamkan. Maksud diharamkan kita melakukan perkara-perkara yang mungkar. Kalau di zaman jahiliyah, 4 bulan ini adalah bulan yang diharamkan berperang. Orang Arab biasa suka perang. Ada isu sikit, berperang sesama mereka antara satu kabilah dengan kabilah lain. Maka 4 bulan ini adalah bulan yang dikenali sebagai bulan gencatan senjata, tidak dibenarkan berperang. Tetapi orang jahiliyah ni dia ada helah dia. Kalau rujuk dalam surah At-Taubah, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya tindakan mengubah bulan, dia undur. Bulan ni dah sapa dah bulan Muharram, tapi dia menganggap contohnya bulan tu masih lagi bulan dia dah masuk bulan Rajab, kemudian diundur, dianggap bulan tu masih Jamadil Akhir. Ini pernah berlaku di zaman jahiliyah. Perbuatan itu disengajakan untuk mereka menghalalkan perbuatan yang haram dalam bulan itu. Ia disebut an-nasi, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr, menambahkan lagi kekufuran. Yudillu bihil ladzina kafaru, menyebabkan orang kafir ini bertambah sesat. Yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman. Ada satu tahun mereka menghalalkannya, ada satu tahun mereka mengharamkannya. Tujuannya liwati'u 'iddata ma harramallah, supaya tindakan mereka itu boleh mengelak daripada apa yang telah Allah Ta'ala haramkan, supaya boleh mereka elok. Sebab nak lari daripada bulan ini haramkan.
Baik, kalau kita merujuk kepada apakah amalan-amalan yang disunatkan kita lakukan pada bulan ini, selain daripada puasa, di antara yang disunatkan kita melakukannya adalah bersedekah secara umum. Itu sedekah secara umum. Dalam bahasa Arab apabila disebut sedekah itu ada dalam riwayat yang disebut oleh At-Tabarani dan Al-Baihaqi, anjuran untuk kita berpuasa pada bulan Muharram dan juga bersedekah. Ada pihak yang mentakwilkan sedekah dalam bentuk it'amut ta'am, memberi makanan. Malah tadi pun dah sebut dah sikit berhubung dengan masalah ni. Apabila kita mendengar ada masa bagi Kuala Lumpur minggu lepas, ada satu masjid tu dialah disebut berhubung dengan masalah buat buah Ashura, buah surga. Dia kata apa salahnya kita buat atas niat untuk sedekah. Kalau sedekah dalam bentuk it'amut ta'am, memberi makanan, itu sedekah yang khusus. Sedekah yang khusus makna ia perlu pada dalil yang khusus. Contoh sedekah yang khusus, orang yang melakukan nazar atau bersumpah, kemudian dia tidak mampu mematuhi nazarnya atau tidak mampu untuk, ataupun dia melanggar sumpahnya, maka dia perlu bayar kifarah. Kifarah bagi sumpah, bagi nazar adalah it'amu 10 masakin, memberi makan 10 orang miskin. Beri makan itu sedekah, tapi sedekah yang khusus atas kesalahan yang dibuat. Ataupun seseorang yang melakukan kesalahan zihar. Zihar makna seorang suami yang menyamakan isterinya dengan ibunya, biasa dengan ibunya, atau fuqaha mengatakan dengan mana-mana mahram baginya, yang biasanya dia menyamakan isterinya dengan belakang mak dia. Contoh yang masyhur dalam kitab fiqh, seseorang mengatakan kepada isterinya, anti alayya ka dhahri ummi, maka jatuh kepada zihar. Jadi kifarah bagi zihar disebut dalam Quran dan surah Al-Mujadalah, iaitu antaranya it'amu 60 miskina, beri makan 60 orang miskin. Salah satunya selain daripada tahrir raqabatin mukminah, merdeka seorang hamba perempuan. Puasa ataupun puasa siyamu syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Salah satu denda itu adalah beri makan 60 orang. Ini dipanggil sedekah yang khusus. Apabila ada pihak mentakwilkan sedekah dalam hadis riwayat Baihaqi, buat surah itu sedekah, itu tahrif. Tahrif mana nas itu telah dibawa dengan maksud yang lain. Apabila disebut sedekah dalam lafaz Quran dan hadis, sedekah maksudnya i'ta'ul mal lil mustahiqin, memberikan harta kepada yang berhak. Sama ada harta itu dalam bentuk barangan keperluan ataupun dalam bentuk duit. Tapi hak bui makan minum itu sedekah yang khusus. Jadi sedekah khusus boleh dilakukan pada bila-bila masa, tidak hanya pada bulan Muharram. Jadi sebenarnya yang utama dalam bulan Muharram adalah berpuasa. Soal kita nak kacau suruh itu atas kita lah. Tapi benda itu sebenarnya dari segi sejarah mungkin rasanya mungkin malam ini dalam kuliah Ustaz Samsudin dia akan setuju, sebab asal-usul itu dalam tradisi orang-orang Syiah. Ada riwayat mengatakan bahawasanya amalan buat bubur Ashura ni ada kaitan dengan sunnah Nabi Nuh alaihi salam selepas dia dan pengikutnya selamat di atas kapal daripada banjir. Tapi Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab Qasasul Anbiya mengatakan riwayat itu adalah lam yasih, tidak sahih. Mana tidak sahih ni tidak boleh dipegang. Sebab tu kita kenapa kalau kita mengaji, khususnya untuk para asatidzah, ustaz-ustaz, bila kita baca kitab, kita baca buku, kita tak boleh nak kaut ataupun tak boleh nak cebok, tak boleh nak cedok semua sekali. Dia kena ada sistem macam mana kita nak faham riwayat ni makbulun, riwayat ni makbulah atau mardudah, boleh diterima atau boleh ditolak. Sebab ulama yang tulis tu dia sebab kita juga, dia bertulis berdasarkan ilmu yang sampai kepadanya. Mungkin nak tapis ilmu tu sahih atau tidak, mungkin dia tidak mampu, mungkin orang selepas dia yang akan buat benda tu. Jadi riwayat tu ada disebut oleh Ibn Katsir, dia kata riwayat itu tidak sahih. Cuma kita nak buat amal berpendapat boleh, tapi jangan kita beriktikad bahawa ia ada kaitan dengan kisah Nabi Nuh, sebab riwayat tidak sahih. Dan tidak perlu untuk kita mentaksiskan
benda tu pada bulan Muharram. Sebab yang utama bulan Muharram bukan kacau bubur surau, puasa tu sendiri. Artinya lekat dengan buat bubur surau tu Ashura tu makna puasa pada hari ke-10. Tak ada kena mengena dengan kacau surau ni. Tapi bukan bermakna dilanggar, tapi dari segi afdaliyah, aulawiyah, keutamaan ialah kita berpuasa dan juga bersedekah. Baik, apa amalan lain? Bolehlah, sama ada secara umumnya kita membanyakkan amalan-amalan sunnah seperti baca Quran ke, zikir ke. Tidak hanya khusus untuk hari-hari 10 saja, semuanya istimewa hari 10 ni. Sebab tak adalah hari 10 ni istimewanya kerana hari 10 Muharram adalah hari di mana Allah Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam daripada buruan Fir'aun dan tentera-tenteranya. Dia kemuncak kepada kisah dakwah Nabi Musa alaihissalam. Dakwah dia cukup panjang, bertahun-tahun, beratus-tahun. Sebab Nabi Musa alaihissalam ada riwayat menyebut dia punya jangka hayat dia 480 tahun. Nabi-nabi dari kalangan Bani Israel umurnya lama, beratus-ratus tahun. Dia punya period jangka masa dia bersama dengan Fir'aun daripada kecil lagi menjadi anak angkat dan dibesarkan dalam istana Fir'aun sehingga umurnya 17-18 tahun. Sehinggalah dia menerima wahyu, dilantik menjadi nabi, menjadi rasul. Panjang cerita dia. Keluar daripada Mesir, pergi ke Madian, berada di sana selama 10 tahun, kembali semula ke Mesir, menerima wahyu. Ada waktunya dia dipanggil untuk bermunajat dengan Allah di Tur Sina. Kisahnya juga panjang. Di akhir ceritanya, apabila Nabi Musa alaihissalam minta supaya Fir'aun, fa'arsil ma'iya Bani Israel, tolong lepaskan Bani Israel bersama dengan aku, jangan kamu seksa mereka dan jangan kamu terus menganiaya mereka. Akhirnya berjayalah Bani Israel melepaskan diri dan Nabi Musa bawa mereka dikejar oleh Fir'aun, lari-lari sampai ke tepi laut. Laut mana? Laut Merah, laut yang memisahkan antara benua Afrika dengan Jaziratul Arab. Kisah tu tuan-tuan boleh baca dalam surah Asy-Syu'ara ada, dalam surah Yunus pun ada. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Apabila kedua-dua golongan ini, pengikut Nabi Musa dengan tentera Fir'aun, saling lihat-melihat, mu kelih aku, aku kelihmu. Lalu pengikut Nabi Musa, Bani Israel kata, habislah kita hari ini. Lamudrakun, mana kita akan ditangkap, kita akan dibunuh. Nabi Musa memberi keyakinan, qala kalla, sekali-kali tidak, inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhanku bersama dengan aku dan dia akan beri petunjuk. Pasti ada jalan untuk melepaskan diri. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr, maka kami wahyukan kepada Musa untuk memukul laut. Dalam ayat lain buat cerita Bani Israel nak air, ya, iaitu anidrib bi'asakal hajar, dipukul tongkat tu pada batu. Famfajarat min husnata asyrata aina, lalu keluarlah 12 mata air daripada celah batu. Itu cerita lain. Ini cerita lain pula, cerita Nabi Musa memukul laut dengan tongkatnya, lalu famfalak, terbelah laut. Bukan satu, 12 belahan. Sebab satu belahan itu untuk satu kabilah Bani Israel. Sebab dia ada 12 semua. Wa qatta'na minhum ithnatay asyrata asbatan umama, kami bahagikan mereka kepada 12 kabilah. Dan setiap kabilah melalui satu belahan laut. Jadi terbelah, zup, zup, zup. Dalam kajian saintis ada satu buku ditulis oleh seorang ulama, terlupa Raghib apa, daripada Mesir. Buku itu telah diterjemah berhubung dengan kajian saintifik dalam hadis. Salah satunya berhubung dengan kedalaman Laut Merah. Laut Merah yang terletak antara benua Afrika dengan tanah Arab, di antara dasar laut yang dalam. Amba pun terfikir bila baca kajian tu, terfikir macam mana zaman Nabi Musa laut tu terbelah dalam keadaan dia masuk dalam laut unduh. Mana air laut akan naik tinggi menggunung, seolah-olah kiri kanan itu ada cermin sekat. Dan peristiwa ini berlaku pada 10 Muharram.
10 Muharram pada tahun ni kita tak tahu tahun berapa, sebab tahun tu zaman-zaman Nabi Musa AS. Kalau dari sejarah biasa dilibatkan zaman-zaman sebelum Nabi Isa, dipanggil sebelum Masihi. Kalau ngaji sejarah disebut berlaku pada tahun 1000 sebelum Masihi. Sebelum Masihi makna sebelum lahirnya Nabi Isa AS. Kalau kaji sejarah berapa tahun antara Nabi Isa Nabi Musa, itu satu jangka masa yang sangat jauh, sangat besar perbezaannya. Apabila selamatnya Nabi Musa AS dan Bani Israel sampai sebagai sana, akhirnya laut itu kembali takut semula, takut bercantum kembali. Ketika itulah Fir'aun tenggelam. Jadi Yahudi, orang Yahudi Madinah tahu cerita ni. Dia tahu cerita ni. Sebab itu bila Nabi berhijrah ke Madinah, mereka melihat orang-orang Yahudi yasumunah, mereka berpuasa pada hari itu kerana bergembira atas selamatnya Nabi Musa pada hari itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, nahnu ahaqqu wa aula minkum bi Musa. Maka kami lebih berhak, lebih utama untuk meraihkan kegembiraan itu berbanding dengan kamu. Sehingga ulama berbeza pendapat tentang hukum puasa Asyura sebelum wajibnya puasa Ramadan. Mazhab Abu Hanifah mengatakan asalnya wajib, memang wajib, peringkat awal. Walaupun ulama-ulama mengatakan sunnah. Seorang sahabiah bernama Rubaiyah binti Muawis, Rubaiyah binti Muawis mengatakan, sehingga apabila Nabi SAW menyuruh kami berpuasa, sesiapa man asbaha minkum sa'iman, sesiapa di antara kamu yang berpagi-pagi dalam keadaan berpuasa, falyutimma summahu, sempurnakan puasa. Dan sesiapa wa man asbaha minkum muftiran, sesiapa yang berpagi-pagi dalam keadaan tidak berpuasa, hendaklah dia falyasum, berpuasa. Mana tak payah makan. Kalau makan dah tadi, kira tak apa, boleh teruskan puasa. Jadi puasa sunat ni boleh niat pada waktu pagi, walaupun tidak ditabiatkan pada waktu malam. Jadi amalan sunnah yang paling utama pada bulan Muharram adalah puasa. Kemudian kalau kita berjumpa dengan banyak riwayat-riwayat lain yang ada disebut, banyaklah kita dengar kata Nabi Adam turun daripada syurga pada 10 Muharram. Apa dia lagi? Berbagai riwayat yang ada kaitan dengannya, maka ia perlu kepada semakan. Nabi Isa diangkat naik ke langit. Hari pertama Allah Ta'ala menciptakan alam, dikata pada 10 Muharram. Apa dia lagi? Nabi Idris diangkat ke langit pada 10 Muharram. Nabi Yusuf dibebaskan daripada penjara pada 10 Muharram. Penglihatan Nabi Yaqub kembali pulih. Nabi Yaqub ni dia sedih sangat kehilangan Yusuf hingga mata dia tak apa-apa nampak. Maka dikatakan mata dia kembali pulih setelah diletakkan baju Nabi Yusuf. Juga dikatakan 10 Muharram. Maka semua riwayat ini perlu disemak, dan sebahagiannya tidak sahih. Sebahagiannya tidak sahih. Sebab tu sebab kata tadi, apa-apa yang kita jumpa kalau tidak dalam ayat Quran, tidak dalam hadis yang sahih, dia perlu kepada tahdzib, perlu kepada tahqiq, perlu kepada tangkih. Kena semak, kena selidiki, kena tapih, kena ada filter. Kita rumah kita ni rasa kebanyakan semua rumah kalau guna iPad kerja semua ada filter, ada penapih. Mahal pula tu penapih air bukan murah. Setengah tu sanggup kita beli untuk jaga kesihatan. Kalau dalam urusan minum air pun kita guna filter, kenapa dalam menceduk maklumat agama, maklumat Islam, kita mengambil sikap sambil lewat, telai habis, teguk habis dengan tidak ada filter. Jadi sama juga dalam kes yang berkenaan dengan peristiwa Muharram, sebahagiannya adalah tidak sahih kalau ianya ada kaitan dengan apa tadi, Syiah contohnya, maka kita mengambil sikap, kita tanazul, kita berundur, dan kita ambil apa yang sahih dan apa yang sabit sahaja. Banyak kadang-kadang tengok riwayat kita terima, ada Sina Abu Timur dia tanya, amalan sunat dilakukan pada hari Asyura, di antaranya memuliakan fakir miskin. Itu umum, betul?
Boleh. Tetapi dia mengkaitkan amalan memuliakan fakir miskin, Allah Ta'ala melapangkan orang itu dalam kubur. Itu dia ada fadilah. Contoh lain ialah mengusap kepada anak yatim. Fadilahnya dikurniakan sebuah pokok dalam syurga dengan setiap helai rambut yang disapunya. Apa dia lagi? Bersedekah. Bersedekah memang digalakkan juga pada bulan Muharram. Fadilahnya dijauhkan daripada neraka sekadar jauh seekor gagak yang terbang tidak berhenti-henti. Kemudian ada lagi mandi sunat siap dengan lafaz niatnya, sahaja aku mandi sunat hari Asyura. Itu juga tidak sabit. Sebab tu kalau kita jumpa fakta begini, sekarang ni zaman ni mudah, dalam Facebook, dalam WhatsApp ke apa, kita jumpa tu kena bertanya, betul atau tidak, mana dia punya rujukan. Sebab kaedah ilmu dalam Islam adalah memastikan keabsahannya, kesahihannya, tidak jumpa telah ambil lagi. Sebab itulah cara yang betulnya itu, apabila tengok satu berita fatabayyanu ataupun fatasabbatu, perlu dibuat kepastian. Kemudian disebut ada juga semaya sunat 4 rakaat. Semaya sunat sempurna hari Asyura, itu tidak sabit. Jadi yang penting di sini kesimpulannya adalah apa-apa yang kita ketahui yang sahih, kita cuba amalkan sekadar yang kita mampu, dan insya-Allah kita mampu. Macam puasa ni kita mampu, kita tak boleh buat majlis iftar hari ni. Kita mampu dan kita boleh buat. Sebab tu Dr. Abdul Basit ada sebut, dia kata kalau hari lain kita kurang dah puasa, hari ni kita tak puasa pula, kita ni OKU lah. OKU. Cacat kata OKU dalam bab ibadah. Orang kurang upaya. Orang kurang upaya. Jadi kalau kita rasa kita ada kekurangan, kelemahan, maka kita cuba mujahadah untuk baiki supaya kita boleh mengatasi kelemahan yang ada untuk kita bawa ke depan supaya amalan kita boleh meningkat dan lebih sempurna. Wallahu a'lam. Apa yang baik daripada Allah, semoga Allah Ta'ala menambahkan kefahaman dalam agama. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka